أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. Bab menyatakan tentang mencari air wuduk apabila masuknya waktu solat, bukannya sebelum waktu solat. Tidak diwajibkan menyediakan air wuduk sebelum waktu solat. Kalau nak buat, tafadhal. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala itu solat asar dah masuk. Maka orang ramai di kalangan sahabat mencari-cari air untuk berwuduk. Falam yajiduhu, mereka tidak menemuinya. Tiba-tiba datang seorang lelaki membawa fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu bekas yang mempunyai air yang sedikit, dan lalu Rasulullah pun meletakkan tangannya, dalam riwayat yang lain kata jarinya ke dalam bekas itu, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berwuduk dengan menerusi bekas yang kecil itu. Kata Anas lagi, aku melihat air membuak-buak keluar daripada bawah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kesemua mereka sempat berwuduk. Sekarang ini syarahan mengenai air yang keluar daripada jari itu, yang ba'u. So yang ba'u, apa yang nak dihuraikan di sini ialah dari segi bacaan je lah. So yang nak dihuraikan ialah perkataan yang ba'u. Kata Anas, aku melihat air itu yang ba'u. Keluar kan, air membuak-buak tu. Cara baca dia, kata Ibn Hajar, bi fathi awwalihi wa dhammi al-muwahhadati. Huruf yang pertama tu, ya tu, dia kata baris fathahkan. Kemudian huruf yang ketiga tu, dhammah. Hendaklah di dhammah. Huruf yang dia kata satu titik di bawah lah. Baca baris dhammah. So, yambu. Ataupun wayajuzu kasruha, membaca dengan baris bawah, yambi'u, ataupun baca dengan baris fathah, dan juga wa fathuha, baca dengan fathah. Jadi perkataan yam ba'u ni, yang ni tetap kan? Baris ya ni tetap baris fathah, baris ain ni tetap baris dhammah. Yang ni tetap, nun ni tetap baris mati. Yang ba ni boleh tiga bacaan. Boleh baris hadapan, yang bu, boleh yang ba, boleh yang bi. Tiga bacaan. So jangan-jangan tu satu kalimah mudhari' mempunyai ain kalimah yang ada tiga-tiga. So biasanya satu ataupun dua. Satu ataupun dua. Kalau kamu-kamu yang baik kan, dia akan beri tiga-tiga lah. Kalau ada tiga tu dibagi tiga. Kalau tengok naba'a kan, kita tengok naba'a. Kalau kamus biasa, ini kamus yang biasa. Tu biasa pun dah tiga dah bagi. Ini ain dah tiga bagi. Naba'a yang bu'u, yu tu maknanya dhammah. So naba'a
yanbi'u maknanya baris kasrah. Naba'a yanba'u tu baris fathah. Keluar dia kata. Membuat keluar dengan terpancut lah maksudnya. Kalau marbawi kita berapa baris bagi? Ini kamus marbawi. Naba'a yanbu'u. Ini lagi pelik. Nabi'a dia baca. Nabi'a pun ada ya. Maksudnya yang madi pun boleh bertukar. Okey, itu ada segi cara baca lah ya. So maknanya kalau ada nanti kalau kita jumpa baris kan semalam kan ada orang kata oh yang ni yang bu'u yang tu yang ba'u. Ini boleh lah. Mana ini bukan perbezaan yang nyata. Perbezaan cara baca mudhari' itu biasalah dalam kalimah Arab. Kadang-kadang dua boleh baca. Kadang tiga, kadang satu je. Wasayati akan datang nanti kalamu, bicara ala tentang faedah-faedah fawaidi hadzal hadis. Hadzal hadis. Faedah-faedah hadis ini, maknanya pengajaran-pengajaran dia fi kitabi dalam bab ataupun kitab tentang alamati nubuwah. Tanda-tanda nubuwah nanti mustaw'aban secara menyeluruh. Seterusnya apa hatta. Okey, tengok sini. Sekarang ni dia nak huraikan hadis ni bahagian akhir sekarang ni. Hatta tawadda'u min indi akhirihim. Hatta tawadda'u min indi akhirihim. Yang ni. Sekarang ni kita dah tak bincang dah masalah fiqh. Masalah fiqh dah tak dibincangkan sebab nanti ada di tempat-tempat masing-masing. Cuma dia nak bincangkan sudut-sudut bacaan je lah ataupun dari segi grammar tu. So nahwu, grammar tu hasil dia macam mana? Makna tu apa akan. Ini Arabic yang fusaha, yang zaman dahulu yang kemungkinan orang kemudian ni dia tak berapa guna. Cara ni menyebabkan orang tertanya-tanya lah, misalnya sini min, huruf min. Kemudian indi lagi. Yang huruf ni. Bolehkah lepas min dengan indi pula? Hatta lagi. Banyak persoalan. Akan timbul lah kalau orang belajar bahasa Arab tu, banyak persoalan yang akan timbul. Jadi dia kata hatta tawadda'u, hadis yang bahagian akhir tu, Anas kata sehinggalah semua orang berwuduk. Kalau terjemahan lafzi daripada sisi ni, daripada indah mana? Sisi akhirihim, akhirnya. Daripada sisi akhirnya. Macam mana tu? Daripada sisi akhirnya. Dia nak kata sehingga akhirnya. Sebab itulah terpaksa dijelaskan kenapa maksudnya min, apa perlunya min. Min ni makna daripada. Kita sedangkan hingga tu sepatutnya ilah. Macam hatta ni kan. Sehingga semua orang. Sehingga semua orang berwuduk. Sepatutnya lagi sehingga akhirnya. Seorang yang di antara orang pensyarah-pensyarah Bukhari yang membangkitkan persoalan ni ialah Kirmani. Qalal Kirmani. So Allamah Kirmani dalam kitab syarah dia, dia menghuraikan perkataan hatta ni. Hatta ni. Hatta ni apa maksud? Hatta dia kata makna dia litadrij. Litadriji. Hatta ni untuk tadrij. Tadrij makna gradually. Secara berperingkat. Artinya orang ambil wuduk tu seorang sampailah penghujungnya. Bukan semua holok tangan masuk dalam tu. Kemudian min ni. Dia berbanding dengan ilah. Ilah tak ada unsur-unsur tadrij tu, tak ada guna. Ilah, kalau ilah pun makna sehingga. Hatta pun makna sehingga. Tapi perbezaan antara ilah dengan hatta ada unsur-unsur gradually. Maknanya secara berperingkat. Kalau ilah dia tak menunjukkan gradual tu, hujung aja. Kedua-duanya ada unsur-unsur ghayah. So, ghayah makna mesti ada titik akhirnya, berakhir di mana. Tapi nak sampai ke akhir tu, hatta lebih menunjukkan secara berperingkat.
So ila tak menunjukkan apa-apa. Wa min. Min, perkataan min sini. Kan susah ke? Kalau bermakna min tu bermakna daripada, susah. Jadi dia kata min ni untuk menerangkan saja. Lil bayan. Nak terangkan tawadda'u ni, ramai-ramai tawadda'u ni, sampai tak tertinggal seorang pun. Jadi min ni menerangkan tawadda'u ni. Mungkinlah orang tertanya-tanya, kamu yang cerita ni masuk ke tak masuk? Anas tu. Kalau adanya min di sini, min ni menerangkan sebelah sini, menerangkan yang ada sini kan. Dia kata semua masuk. Kita panggil min bayaniyah. Kalau belajar bahasa Arab peringkat tinggi-tinggi nanti ada pecahan-pecahan lah. Min tu klasifikasi dia, ada min untuk menunjukkan permulaan, ada min menunjukkan macam sini keterangan, ada min menunjukkan makna sebab, kerana. Jadi terjemahan kita nanti kerana, bukan lagi daripada. Jadi maknanya kalau kita nak buat ayat mudah, ai di situ, maknanya kalau kita nak buat ayat mudah untuk ni, tafsirnya macam ni. Ai itu ai untuk mana? Tafsir. Tafsirnya gini. Tawadda'a, telah berwuduk, an-nasu. Tawadda'u ni ramai-ramai kan, semua tu. So kita boleh tulis tawadda'a, manusia yang ada di situ dia kata telah berwuduk. Sehinggalah hatta tawadda'a, telah berwuduk, alladhina, mereka yang, sehinggalah berwuduk mereka yang inda akhirihim, mereka yang terakhir di kalangan mereka, pada akhirnya. So ni pun satu masalah lagi kan, inda nanti akan dijelaskan, sebab inda ni makna di sisi, sepatutnya tak sesuai dari sini makna di sisi, makna sehingga akhir je lah. Jadi rupa-rupanya dia kata bahasa ni ungkapan yang macam ni min indi akhirih ni ialah kinayatun, satu kiasan kepada an jami'ihim, kiasan yang menunjukkan kepada makna kesemua mereka. So lafaz ni nanti kalau kita nak kata semuanya, boleh kita guna min indi akhirihim, sampai ke akhirnya. Itu makna yang telah dimaknakan. So semua sepakat mengatakan min indi akhirihim ni maknanya kesemua mereka. Cuma kalau kita nak detailkan lagi, kita nak tahu indi tu pun, ataupun kalau tak ada min tu inda kan. So apa maksud dia sini? Sebab inda tu maknanya di sisi tu makna ada di depan kita ni. Kata indi qalamun, I have a pen. Li qalamun, I have a pen. Indi qalamun, I have a pen juga. Ini pun aku ada pen, ini pun aku ada pen. Apa beza? Yang ni belum tentu ada dengan kita di sini. Kita ada pen je, mana mungkin di rumah, dalam beg. Tapi kalau sebut indi qalamun, ni ada di depan kita ni. Mana hadir. Qala, kata Kirmani kata lagi. Wa inda ni, perkataan inda dalam ayat ini, dalam ungkapan ini, bimakna fi. Lagi susah. So dia kata makna fi, sini makna fi. Baru betul juga tak? Fi akhirihim. Sehingga dalam yang terakhirnya, mana dalam ramai-ramai itu duduk dalam kumpulan lah. Sesuai dengan makna dalam kelompok tu fi. So hatta tawadda'u fi akhirihim. Sehingga mereka berwuduk pada yang akhir mereka. Fi sini, inda tu mana? Fi. Li'anna inda, kerana inda ni, perkataan inda, wa in kanat lizarfiyah, walaupun asalnya untuk makna zaraf, yang khusus, al-khassah. Zaraf khusus macam saya sebut tadi, dia menunjukkan tempat tu hadir. Maknanya present. Kalau saya kata indi sadiqu, maknanya sekarang kawan saya ada dengan saya tu, hadir, present. Itu maknanya zaraf dia yang khusus kalau guna indi.
Tapi kadang-kadang digunakan secara mubalaghah. Lakinna al-mubalaghata taqtadi an takuna li mutlaqi az-zarfiyah. Tapi kadang-kadang tu bukan kita nak concern, nak mempertimbangkan ada di sini. Kita nak mempertimbangkan maknanya ada dalam tu. Tak kira ada tu masa kita ada ke ataupun masa kita tak ada. Ini kita panggil zaraf yang umum. Okay, so dia kata indah ni walaupun kanat asal dianya untuk zaraf yang khusus, untuk menunjukkan kewujudan dia tu di tempat yang khusus, maknanya hadir. Tetapi kalau makna mubalaghah, dia menuntut bahawa antakuna inda tu akan digunakan untuk zaraf semata-mata zaraf. Mutlaqi zarfiyah. So mutlaqi zarfiyah ialah fi lah. Makna fi. Maksudnya Anas tu tak ada kan semasa dalam cerita ni. Anas ada tak ni? Tawadda'u ni. Masa tawadda'u ni Anas cerita ni. Mereka ni qala Anas ni kan. Anas cerita ni. Mereka tu sehinggalah mereka. Jadi seolah-olah dia tu tak masuk. So kalau kita pakai indah, ertinya Anas tak masuk. Tapi kalau kita pakai fi, Anas akan masuk. Jadi makna indah tadi kena tukar jadi makna fi. Boleh tak bahasa Arab macam tu? Biasalah dia kata untuk preposition, partikel dalam bahasa Arab, kan, ala kadang boleh bermakna fi kadang boleh bermakna ala. Boleh tukar-menukar antara satu sama lain. Jadi, faka'annahu, ni kata siapa ni? Ni masih lagi kata Kirmani. Belum lagi dikritik oleh Ibn Hajar ni. Faka'annahu qala seolah-olah Anas kata, alladzina hum, mana sini? Tawadda'u alladzina hum telah berwuduk mereka yang sini sambung tadi. Hatta tawadda'a. Sehinggalah berwuduk mereka yang fi akhirihim. Kena tukar indah tadi kepada fi akhirihim. Ini untuk orang yang memang suka kepada bahasa Arab lah. Jadi dia akan terjebaklah di sini. Terjebak dari segi dia tak boleh nak relatekan makna min dengan indah ni dengan makna keseluruhan. Kalau orang dulu, orang yang zaman Nabi, zaman dulu tu dia tak kisahlah benda ni sebab semua reti belakang dah. Kalau sebut min indi, bila zaman berlalu, kadang yang tu tak digunakan dah ataupun digunakan tapi orang banyak nak tahu. Banyak nak tahu kan. Dulu macam kita lah, kita cakap Melayu, kita tak perlu tahu sangatlah grammar tu apa-apa sebab kita dah faham. Kadang kita cakap tu atas za'iqah, maknanya atas dasar kesedapan, atas dasar salikah, maknanya tabi'i kita tu memang cakap begitu. Kita tak fikir dah kenapa-kenapa. Yang fikir kenapa-kenapa ni orang putih. Sebab bukan bahasa dia, dia kata orang Melayu kalau cakap gini, cikgu. Jadilah satu peraturan, undang-undang yang tak disengajakan, yang tak diketahui oleh orang Melayu sendiri itu adalah kaedah. So bila kita masuk pengajian bahasa, kita perlu kena mengaji bahasa pula kan. Jadi susah pula kita. Macam inilah Arab. Waqala at-Taimi. Tadi dia ambil kata-kata Kirmani, Ibnu Hajar untuk menjelaskan makna hatta tawadda'u min indi akhirihim. So untuk yang pandai-pandai bahasa Arab tu, dengan penjelasan Ibnu Hajar ni, tahulah kita bahawa lepas ni kena mengaji bahasa Arab dengan cara yang lebih tinggi lagi. Supaya kalau baca hadis, baca Quran ni, akan lebih faham lah kalau ada masalah macam ni. Macam dia orang faham ni. Waqala at-Taimi, berkata seorang ulama lain tentang ni, ialah yang digelar sebagai At-Taimi. Yang ni mungkin Muhammad bin Ismail At-Taimi. Hari tu dah pernah ada dah. Muhammad bin Ismail At-Taimi. Sebab dia ada syarah. Dia syarah kepada Bukhari dan Muslim.
Masa dia syarah tu, dia orang muda lagi tapi bijaksana macam Imam Nawawi tu. Orang muda-muda lagi dia mengarang kitab dah. So dia pun muda-muda lagi mengarang kitab, dan bahasa Arab ni memang hebat. Sampai ayah dia pun ulama. Ayah dia pun kalah dengan dia bab bahasa Arab. Bab balaghah, bab lugah, ayah dia kalah dengan dia. Tapi masa dia karang-karang tu tak sudah, meninggal. Disambung balik oleh ayah dia. Tapi kitab tu mafkuk sekarang ni tak ada. Adanya kalau ada pun serpihan-serpihan saja di setengah-setengah perpustakaan. Kalau maksud dia Taimi ni lebih kurang tahun dia meninggal 526 Hijrah. Ini ulama Asfahani. Taimi itu mungkinlah dia keturunan kabilah Arab. Taimi. Asfahani Iran lah. So ulama kita dulu semua di Iran. Ulama Sunni sebelum jadi Syiah sekarang. Dia kata makna ayat ni, ungkapan ni, hatta tawadda'u min indi akhirihim, makna dia ialah tawadda'a, telah berwuduk, al-qawmu, qaum maknanya para sahabat tadi, wasalat, telah sampai, sehinggalah sampai, ada alif lam ni baca bagi bawah, hatta wasalati an-naubatu, sehinggalah sampai kepada giliran. Naubah mana? Giliran yang ke akhir. Ila ni makna ke akhiri. So makna ada perkataan ila tu kan? Dia keluarkan makna perkataan ila daripada min indi akhirihi. Sebab makna dia tu mesti kena makna hingga ke akhir. Sebab hatta tawadda'u tu ada makna berperingkat tu, artinya telah sampailah giliran. Maksudlah ila. Hingga ke. Sebab nak keluarkan ila ni, nak kena ada ni lah, wasala ni. Sampai ke. So maknanya salah satu daripada ni nak kena ada ila lah. Min tu makna ila ke ataupun inda makna ila. So waqala an-Nawawi. Berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi pun di antara ulama yang hebat dalam bahasa Arab. Kalau menghuraikan bab lugah ni memang dia cergas. So dia kata min sini huna bimakna ila dia. Makna ila sini. So kena tukar makna ila. Kalau tukar makna ila, ada tak bahasa Arab ila indi? Kalau min tu dengan pakai dengan indi tu ada. Ila indi ada tak? Masalah tu. Bimakna ila wahiya lughatun. Dan dia kata salah satu lughah. Lughah Arab, salah satu kabilah Arab ni, dia nak kata ila, dia guna min. Kemudian Kirmani kritik Imam Nawawi. Wa ta'aqqabahu, Kirmani mengkritik Imam Nawawi. Wa ta'aqqabahu al-Kirmaniyu bi annaha syadzatun. Bahawa min bermakna ila ni ialah syazah. Syazatun. Apa syazah? Syah makna kalau ada tu Arab pakai tu zaman dulu, ni yang kaedah yang terpencil. Bukannya semua orang Arab kabilah tu pakai gitu. Adalah salah satu syair tu, contohnya pakai tu. Tapi majoriti syair tak pakai. Kemudian Kirmani tambah lagi. Tak logik pakai ila tu. Qala summa, kemudian inna ila, perkataan ila ni, sesungguhnya ila ni la yajuzu, tidak boleh, antadkhula, masuk kepada ala inda. Mana boleh ila indi wa yalzamu alaihi wa ala ma qala. Okey, ini habis itulah, itu kata Kirmani. Wa yalzamu alaihi wa ala ma qala at-Taimi. Ini sambungan lagi, sambungan kata Kirmani lagi. Satu kritikannya dia kata tak boleh, tak masuk ni ila dengan ind. Satu lagi dia kata wa yalzamu alaihi, akan jadi wa ala ma qala at-Taimi. So berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi dan apa yang dikatakan oleh at-Taimi, kalau mereka kata gitu, maka lazimnya akan berlaku, wajiblah akan berlaku alla yadkhula al-akhiru. Orang yang terakhir tak akan masuk.
Sebab ilah ni, Contohnya, wa atimus siyamu ilal lail, sempurnakanlah puasa sehingga malam. Malam masuk ke tak? Tak masuk. Kan? Quran sebut lepas ilah tu, lail. Puasa sehingga malam. Malam tak masuk. Jadi orang yang duduk akhir tu tak akan masuk lah kan? Ni, kalau kita tukar ni ilah ni, indah ni kita tukar kepada ilah. Ila akhirihim. So yang sebelah sini dengan sebelah sini. So yang sini tak akan masuk lagi sebelah sini. Sebab puasa, ni puasa kan? Puasalah sehingga ila al-lail. Puasalah sehingga malam. Puasa ni siang hari. So lepas ila tu, masuk tak lail tu puasa? Tak masuk. Jadi maknanya sesuatu yang selepas ila tu tak akan masuk ke dalam yang sebelum ilah. Jadi tawadda'u ni, berwuduk ni, semua berwuduk ni, orang yang akhir ni tak akan masuk sebab adanya ilah. Sebab penggunaan ilah. Ini kata Kirmani. Ini barulah jawapan Ibnu Hajar. Lakin, tetapi, maqalahu, apa yang dikatakan oleh Kirmani ni, min tu min bayaniyah, iaitu apa yang dikatakan tu, apa yang dia katakan iaitu min mana? Iaitu anna ila. Dia kata bahawa ila ni la tadkhulu, tak masuk kepada ala inda. Lakin ma qalahu al-Kirmani min anna ila la tadkhulu ala inda la yalzamu, tak semestinya. La yalzamu misluhu, sepertinya fi pada min idza waqa'at bimakna ilah. Tak kedekanlah kita kata ilah tak masuk. Ilah ni tak masuk kepada indah. So ilah indi. Mu kata tak masuk. Tapi sekarang kita ni ialah min. Min indi. Bukannya ilah. Lafaz tu lafaz. Makna dia kan lain. Yang ni makna secara zahir. Makna secara zahir tu bolehlah kamu kata tak boleh. Tapi min ni tetapnya lafaz dia tu min. Cuma makna aja. Tak sama. Tak sama dengan ila indi. Sebab tu dia kata la yalzamu misluhu. Tidak lazim, maknanya tidak wajib sebagaimana yang kamu kata tu, makna tak akan masuk. Iza waqa'at bermakna ila. Apabila min ni jadi bermakna ila. Kan kalau kita guna ila kan nanti dia kata tak masuk. Tapi min belum tentu lagi yang sini tak masuk. Kan min tu sendiri makna masuk daripada. Dalam Quran sebut kan? Minal kan banyak. Minal mu'minin, minal muhajirin, kan? Sebut apa-apa saja minal kan maknanya termasuk ke dalam golongan, termasuk ke dalam golongan. Quran tu bila min, kemudian ada jamak dia guna kan? Maksudnya termasuk kan? Minal kafirin, termasuk di kalangan orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk ni. Min termasuk orang kafir. So min menunjukkan masuk. Ilah menunjukkan tidak masuk. Lafaz tu, lafaz. Wa ala tawjihin Nawawi. Okey, berdasarkan kepada penjelasan Imam Nawawi. So Imam Nawawi kata ni lurah kan? Salah satu lurah. Min bermakna ilah. Yumkinu an yuqala, mungkin dapat dikatakan indah tu akan jadi indah ayuqala indah zaidatu. Indah bermakna zaidah. Sini. Kat sini. Sekarang kita masuk ilah. Kemudian tadi dia kata pening-pening ilah ni ada masuk dengan indah. Kalau tak ada macam dia kata tadi, so kita katalah yang ni zaidah. Zaidah makna tambahan je, aksesori je. So kalau aksesori saja tak ada masalah. So dia tak mengganggu makna seolah-olah dia tu tidak ada. Penyedap kita kata penyedap. Okey, indah tu zaidah. Ni dia tolong jawab bagi pihak Imam Nawawi. Seterusnya
Wa fil hadis. Ini pengajaran hadis. Wa fil hadisi, dalam hadis ni, dalilun. Dalil. Ala menunjukkan bahawa anna al-muwasata. Muasa ni perkongsian. Perkongsian ni adalah hukumnya masyru'atun. Perkongsian air wuduk, contohnya ni, perkongsian air wuduk. Syar'i. Kan air tu milik kita, kalau air tu milik kita, so kita berhak lah, air tu air kita. So kalau orang lain nak, kalau berkongsi, masyru'. Maknanya syariat mengizinkannya. Ketika darurah. Inda ad-darurati. Bagi orang yang memiliki liman kana fi ma'ihi, orang yang memiliki air dia itu ada lebihan, fadlun, lebih daripada air wuduk dia, an wudu'ihi, daripada wuduknya, an wudu'ihi. Satu hukum dia, hadis ni, pengajaran dia, boleh berkongsi air ketika darurat. Ini cerita tempat air-air yang suka lah. Kalau air tak suka, tak ada masalah kan. Air suka ni, air tu yang dia ada. Musafir pula padang, pasir, gunung, nak berwuduk. Kemudian dah wuduk-wuduk, ada lebihan wuduk pula. Boleh sebab air kita tak nak bagi, tak apa. Tapi kata boleh kongsi air tu ketika darurat. Wa fihi, dalam hadis ni juga ada hukum tentang an-ightiraf. Ightiraf menceduk. Menceduk air untuk berwuduk. Kita ceduk sebagai gayung lah, tangan kita ni sebagai gayung. Alat untuk menceduk air. So menceduk air oleh orang yang berwuduk. Al-mutawaddi'. Annal ikhtirafa al-mutawaddi'i. Celupan orang yang berwuduk. Celup air daripada air yang sedikit, minal ma'il qalili. So kalau anggap sebagai celup tu sebagai untuk buat cedukan, dan air tu air yang sedikit, tidak menjadikan la yasiru al-ma'u musta'malan. Air tu tak jadi air musta'mal. Kalau jadi air musta'mal, tak boleh guna langsung lah air. Celup aja niat berwuduk, kira bila kita dah angkat tu, artinya air yang dah digunakan tu jatuh dalam tu, so air tu air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. So melainkan untuk ikhtiraf dia. Tangan kita tu kalau digunakan untuk ikhtiraf, untuk ceduk sebagai cebok, dia tak menjadikan air yang sedikit itu musta'mal. Wastadalla, Imam Syafi'i menjadikan dalil. Wastadalla bihi. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini, Syafi'iyu, bahawa ala annal amra bi ghaslil yadi qabla sebelum idkhaliha al-ina'a amru nadbin la hatmin. Kan ada hadis kan, Rasulullah katakan, bila kamu bangun daripada tidur, hendaklah kamu basuh tangan kamu dulu. Fi'amah tu perintah. So perintah artinya wajib. Kalau perintah tu wajib. Kalau tengok ni, hadis ni, mana Rasulullah suruh bersihkan tangan dulu. Terus celup tangan tu dah celup. So kalaulah membersihkan tangan itu wajib terlebih dahulu, maka nescaya dia wajib. Kalaulah Rasulullah sebut begitu tu, fi'amah tu wajib, maka kes yang ini pun kena wajib lah.
Jadi kalau yang ni tidak wajib, maka yang di sana pun tak wajib lah. Di sana, fi'il amal di sana, arahan Nabi supaya cuci tangan dulu tu sunat hukumnya. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, kalau fi'il amal tu, kalau digunakan fi'il amal dalam syariat, hukum yang pertama dia awal-awal lagi ialah wajib. Ini kaedah dia. Melainkan. So, melainkan ada konteks-konteks yang lain yang menunjukkan dia bukan wajib, jatuh bawah dia ke hukum yang lain. Hukum harus ke, hukum macam ni, hukum sunat, fi'il amal kan dalam solat jemaat. Bila kamu dah selesai sembahyang, maka hendaklah kamu bertebaran. Wajib ke bertebaran? Fi'il amal tu. Wajib pergi bertebaran. Kalau duduk dalam masjid saja tak boleh. Kalau ikut fi'il amal kan. Jadi Imam Syafi'i menjadikan hadis ini bahawa perintah untuk membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bekas air berwudu, perintah itu ialah perintah untuk sunat saja. Bukannya hatmin, bukannya wajib. Okay, tambihun, peringatan. Qala Ibnu Battali. Siapa Ibnu Battal? Pensyarah yang dulu kita sebut, di antara pensyarah Bukhari yang sentiasa dijadikan rujukan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Battal. Dia Maliki. Syarah dia Syarah Bukhari oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal kata, hadal hadis ni, yakni maksudnya, yakni dia maksudkan, Ibnu Battal maksudkan hadisal nab'il ma'. Hadis air keluar secara membuak-buak ni daripada tangan ni. So hadis ni dia kata syahidahu, disaksikan oleh jam'un, satu kumpulan di kalangan sahabat, minas sahabati. Kan kita sebut hari tu 300 pun ada, 70 pun ada, 80 pun ada. Dia kata ramai, tapi yang meriwayatkannya Anas je. Illa annahu, melainkan bahawa hadis ini lam yurwa, tidak diriwayatkan, illa min tariqi Anasin, tidak diriwayatkan melainkan melalui jalan Anas sahaja. Patutnya adalah sahabat lain kan, macam Sayyidina Umar, Abu Khutbah. Patutnya ramai yang hadir dalam majlis itu, tapi yang meriwayatkan hadis ni semuanya seorang. Hadis gharib dipanggil lah. Sebab apa tu dia kata gitu? Sebab apa jadi Anas seorang? Sebab dia kata Anas yang umur panjang. Umur dia tu panjang ni. Di antara sahabat yang akhir meninggal dunia kan, Anas radhiyallahu anhu. Wadhalika, yang demikian itu, lituli umrihi, kerana panjangnya umur dia. Satu, umur dia panjang. Jadi yang orang lain tu automatik gugur riwayat dia, semua pakaian dia. Semua orang pergi mengaji dengan dia, pergi mengaji dengan dia. Wali talabi, dan kerana mencari, talabi. An-nas, manusia mencari, maknanya penuntut ilmu ni mencari uluwal is-sanadi, sanad yang tinggi. Kalau sekiranya sahabat yang lain, mestilah ada anak murid lain ambil hadis tu kan. So orang yang kemudian ni mestilah ambil daripada anak murid sahabat yang lain tu, barulah sanad tu bersambung dengan sahabat. Tapi kalau Anas ni dia hidup panjang, jadi kita ni yang baru-baru ni pun, bila Anas tu masih lagi hidup, so kita tak pakai dah anak murid-murid Anas yang lain tu, kita pergi kepada Anas terus. Jadi automatik riwayat yang orang lain tu dia gugur, orang tak hiraukan lagi dah, tak ada catatan lain dah. So yang tinggalnya riwayat Anas je. Kata Ibnu Battah kata, kada qala, demikianlah dia buat telahan. Tapi qadiyah dia kata lain pula. Wa qad qala, dalam keadaan di mana telah berkata
Iyad. Al-Qadhi Iyad. Ni seorang ulama yang masyhur mengarang kitab Syarah Muslim. Kitab Ikmalul Mu'lim. Dia banyak syarah dia, Syarah Bukhari pun ada. A'lamu Al-Hadis, Syarah Abu Daud pun ada. Syarah Muslim pun ada. Apa yang dipetik oleh Ibn Hajar ni diambil daripada kitab Qadhi Iyad. Kitab dia Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqi Al-Mustafa. Ini kitab sirah Nabi SAW yang amat unik berbanding dengan kitab sirah yang lain. Hadhihi qissatu, kisah ini rawaha telah diriwayatkan oleh ramai dia. Al-adadu al-kasiru, bilangan yang ramai di kalangan rawi-rawi yang siqah belaka, minas siqati. Rawi yang siqah ambil daripada Jammi, banyak. Jamil Ghafir ramai. Jamil Ghafir artinya ramai. Jamil Ghafir ni juga ambil daripada Anil Kafati, daripada orang yang ramai juga. Semua sanad tu muttasilan. Muttasilan. Sanad bersambung, tak ada terhenti di mana-mana. Dan ambil pula akhir sekali daripada ramai sahabat. An jumlatin, daripada sekelompok, sejumlah maknanya ramai lah. Min di kalangan as-sahabati. So dia kata sendiri ada riwayat para sahabat. Bal lam yu'thar, sebab bahkan dia kata tidak yu'sar, ingkaru, Tidak diriwayatkan daripada mana-mana di kalangan mereka, an ahadin minhum, di kalangan mereka tidak diriwayatkan adanya penolakan, ingkaru dzalika, penolakan terhadap perkara yang demikian. Tak ada seorang pun ingkar cerita ni. Jadi kalau tidak ada satu pengingkaran daripada mana-mana sahabat tentang riwayat yang memang berlaku dalam majlis yang ramai orang, itu menunjukkan bahawa riwayat ini seolah-olah seperti qat'i lah. Sebab tu dia kata multahik boleh di-attachkan dengan qat'i. Dalam grup mukjizat yang qat'i seperti Al-Quran yang bilangannya memang mustahil lah dikatakan berbohong. Riwayat sebegini multahikun boleh di-attachkan dengan sesuatu yang qat'i, bil qat'i. Kalau riwayat tu seorang je, dia panggil zanni. So kalau ramai sangat, mustahil berbohong macam Al-Quran. Quran tu sendiri qat'i sebab ramai sangat yang meriwayatkan. Ini qat'i dari sudut min mu'jizatihi. Qat'i dari sudut mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzur. Dia nak kritik kalam ni lah. Kalam Ibn Battal. Beza tu dia kata kata-kata Qadhi Iyad dengan kata-kata Ibn Battal tu. Kata-kata Ibn Battal tu seolah-olah katakan mukjizat Nabi ni hanya tak berapa qat'i dalam bab ni. Yang ni qat'i, mana ramai meriwayatkan. Fanzur, mu tengoklah dia kata. Kam berapa? Mu tengoklah berapa bezanya bainal kalamaini, antara dua ungkapan, antara ungkapan Ibn Battal dengan ungkapan Qadhi Iyad. Berapa perbezaannya? Minat tafawuti. Dan kita akan menjelaskan perkara ni di tempat yang lain. Dia kata dalam kitab Alamatun Nubuwah. Sanuharriru. So kita akan karang, kita akan jelaskan hadzal mawdi'a. Perkara berkenaan dengan ni lah. So kita akan jelaskan subjek ni dalam kitab Alamatun Nubuwah. Fi kitabi Alamati Nubuwah. InsyaAllah ta'ala.
Habislah kita tajuk 32. Wallahu a'lam bissawab.